نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في آخر كلامه وجبت له الجنة. Alhamdulillah. Kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah atas kurniaan nikmat daripada Allah kita dapat berkumpul pada malam ini untuk satu maksud agama, kerana agama. Disebutkan dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arash apabila dibangkitkan daripada kubur nanti. Yang mana tidak ada teduhan di padang mahsyar nanti, tidak ada teduhan. Tak boleh nak berteduh di mana-mana pun, sebatang pokok pun tak ada. Bangunan lagi lah tak ada. Padang mahsyar ni dia umpama satu, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, di bahagian luar masjid dia ada tile warna putih saja tu, batu licin yang berwarna putih tu. Diumpamakan padang mahsyar macam tu lah, licin, panah. Kita pijak atas tu, dia rasa panas-panas, terinjak-injak kaki kita. Dan kita akan berdiri di situ beribu-ribu tahun, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW beritahu ada 7 golongan lah yang akan diberi teduhan. Makna kata dia akan berada di bawah satu bayang-bayang, iaitu arash Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ialah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Jadi tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah dalam ramai-ramai manusia yang Allah cipta, kita terpilih untuk bertemu. Dan saat lagi kita berpisah. Dan tidak ada maksud lain kecuali kerana Allah. Saya tak mai sini nak meniaga. Saya tak mai ke sini untuk jual saham ke, jual barang-barang ke. Tuan-tuan pun datang sini bukan untuk maksud-maksud dunia. Tuan-tuan datang kerana nak semayang, duduk dalam majlis ilmu agama kerana Allah. Saya pun mai mengajak kerana Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada niat yang lain, kita tajdidkan, kita tashihkan balik. Sahihkan semula niat dalam hati kita, mai duduk dalam majlis ni semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Mudah-mudahan dengan membetulkan niat tersebut, kita digolongkan dalam golongan salah satu daripada 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW, akan selamat di padang mahsyar nanti, berada di bawah naungan arash, tak kena matahari jengkai sejengkai di atas kepala tu. Jadi mudah-mudahan Allah terima majlis kita dan terima kita punya niat, insya-Allah, amin. Dan juga kita jangan lupa niat untuk tunggu solat Isyak, sebab dalam hadis ada menyebutkan man intizaru solah kas solah. Sesiapa menunggu solat, dia mendapat pahala solat tersebut. Kalau tuan-tuan niat tunggu solat Isyak, tuan-tuan dapat pahala solat Isyak sampai masuk waktu Isyak.
Rugi kalau tak niat, niat je. Niat dalam hati sahaja aku tunggu solat Isyak kerana Allah Ta'ala. Niatnya dalam hati. Dapat pahala sembahyang Isyak. Sampai masuk waktu Isyak lagi. Berterusan, mengalir terus pahala tersebut. Jadi ni benda-benda amalan-amalan yang mudah tetapi tidak apa orang kata diberi perhatian oleh kita. Amalan-amalan berkenaan dengan niat. Para ulama sangat menekankan niat. Kerana niatlah penentu syurga dan neraka kita. Niat jugalah penentu kafir atau muslimnya kita. Orang-orang munafik, dia mengucap syahadah tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi niat dia tak mau masuk Islam. Maka dia tidak dikira Islam. Orang munafik di zaman Rasulullah, dia mengucap syahadah di depan Nabi. Tapi mereka dalam hati tak niat pun nak masuk Islam. Nak jadi munafik. Jadi niat ni penentu syurga neraka seseorang, penentu pahala dan dosa seseorang, penentu Islam ataupun tidaknya seseorang. Semuanya bergantung kepada niat. Jadi kalau niat dia suci, niat dia bersih, niat dia tidak ada yang lain, dia hanya pandang Allah semata-mata, maka bahagia dia dunia dan akhirat. Maka tidak ada apa-apa kerisauan dalam hati dia. Sebab dia buat sesuatu ataupun tinggalkan sesuatu kerana Allah. Jadi para wali Allah menegaskan bahawa untuk mencapai ma'rifatullah, nak mencapai pengenalan Allah dalam diri kita, nak kenal Tuhan, nak kenal Allah, nak kenal Tuhan, bermula dengan niat. Niat melakukan apa sahaja ataupun tidak melakukan apa sahaja kerana Allah. Buat sesuatu atau tinggal sesuatu kerana Allah. Itu adalah permulaan untuk kenal Tuhan. Kalau hak tu tak boleh buat, dia tak boleh pi ke peringkat yang kedua, ketiga dan ke atas. Tak lepas hak darjah 1, dia tak boleh naik darjah 2 lah. Dia tak boleh naik darjah 3, tak boleh naik darjah 4 kalau dia tak lepas hak nombor 1. Nombor 1 itu ialah niat. Jadi tuan-tuan buat sesuatu kerana Allah, tinggalkan sesuatu pun kerana Allah juga. Jadi bila kita ni sentiasa fokus kepada niat kerana Allah, maka kita juga akan fokus kepada ilmu. Kerana bila kita nak buat sesuatu kerana Allah, mestilah benda tu bersesuaian dengan ilmu. Takkan kita nak mencuri kerana Allah ke? Betul tak? Takkan kita nak buat maksiat niat kerana Allah. Tak kena. Jadi ilmu kena selari dengan apa keikhlasan niat tadi tu. Dia kena tahu apa yang halal, apa yang haram, apa boleh, apa tak boleh, apa yang sunnah, apa yang tak sunnah. Baru dia boleh aplikasikan atau meletakkan niat kerana Allah tu di mana. Meninggalkan sesuatu kerana Allah pun niat tu letak di mana. Contohnya dia baca Quran. Niat kerana Allah ni, ibadah ni, tiba-tiba orang bang. Mana satu dia nak buat? Dia nak tutup Quran ke? Ataupun dia teruskan bacaan Al-Quran dia? Kalau orang yang tak ada ilmu, dia teruskan bacaan Quran, dia kata baca Quran ni dapat pahala banyak. Nabi bagi tahu, sebut satu ayat Quran, dapat 10 pahala untuk setiap huruf. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Siap keluar dalil tuan-tuan. Tapi itu masih dalam kerangka kejahilan. Sebab apabila bertembung satu perintah Allah dengan satu perintah Allah yang lain, dia perlu ada ilmu untuk mengimbangkan dia. Mana satu yang lebih penting, mana satu yang lebih diutamakan, mana satu yang perlu ditinggalkan. Jadi bila dah orang bang, dituntut kepada dia untuk diam. Walaupun dia tengah baca Quran, tutup Quran tu, niat kerana Allah. Meninggalkan baca Quran pun kerana Allah dapat pahala. Meninggalkan membaca Al-Quran, niat kerana Allah dapat pahala apabila azan dilaungkan. Sebab dituntut ketika itu untuk diam dan jawab azan. Dan bersiap untuk pergi ke masjid ataupun surau. Ini ilmu. Jadi bila dia ada ilmu, maka dia boleh letakkan niat dia tu di mana. Baik. Kitab tak sampai lagi noh. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan ada sekali lagi hari Isnin tadi saya tengok dekat poster belakang tu. Insya-Allah sampai ikut noh dan kitab yang mana yang saya dah bagi tahu hari tu, kitab yang kita pakai ialah kitab peringatan tentang umur. Baik, peringatan tentang umur yang disusun ataupun dikarang oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Baik. Kita ulang kaji sikit apa yang kita mengaji
bulan lepas bahawasanya umur manusia ini ada beberapa peringkat, beberapa fasa, beberapa umur. Nah, yang disebut dalam kitab ini ada 5 semuanya. Yang pertama sekali masa pergolakannya yang pertama, iaitu sejak dari wujudnya di dalam tulang sulbi ayahnya dan di rahim ibu, iaitu sebelum ia dilahirkan. Alam arwah. Nah, dan bila alam arwah tu saya dah cerita dah, itu alam arwah tu apa? Arwah ni adalah plural, orang putih kata. Plural kepada perkataan ruh. Ruh satu, arwah banyak-banyak ruh. Arwah bukan makna mati nah. Orang kata dia arwah dah. Tak, arwah bukan makna mati. Hak tu adat kita yang saja-saja sebut. Makna dia bukan mati. Arwah ni maknanya ruh yang banyak. Ianya dinamakan, ianya adalah satu nama kepada alam arwah, iaitu alam sebelum kita dimasukkan ke dalam perut ibu kita. Di alam arwah inilah kita telah melihat Rasulullah, kita telah melihat para nabi, bahkan kita telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh. Allah ciptakan roh ni semua sama. Sebab tu kita semua ni satu umur, tuan-tuan. Seumur kita semua. Kenapa ada tua, kenapa ada muda? Kerana roh itu dimasukkan ke dalam perut ibu masing-masing pada waktu yang berbeza. Tetapi dari sudut umur roh, kita semua sama umur. Jadi nanti bila masuk ke dalam syurga Allah, pakcik-pakcik hak umur 70, 80, 60, hak lebih tua daripada kita 20 tahun, 30 tahun, ataupun yang lebih muda daripada kita, budak-budak duk berlari dekat luar masjid apa semua, depa semua bila masuk syurga sekali dengan kita, jadi sebaya belaka. Kan? Jadi sebaya. Yang laki-laki umur 33, iaitu umur Nabi Isa diangkat naik ke atas langit. Orang perempuan pula umur 17. Umur 17, sweet 17, umur SPM, tuan-tuan. Orang perempuan dia kena muda sikit. Orang lelaki dia kena tua sikit, baru dia main dia punya kematangan dia. Dia punya kejantanan, kelakian dia akan keluar ketika umur 30-an. Bawah pada 30 tu dia tak apa cerdik lagi. Duk angkat-angkat motor lagi. Dia atas pada 30 tu dia dah mula cerdik lah. Dah mula orang kata ada rasa tanggungjawab. Dah mula tahu beza mana baik mana tak baik. Bawah 30 ni kepala dia masih, skru dia masih longgak lagi lah. Dia perketat sampai umur 30 ke atas dia okey sikit dah. Dan paling bagus sekali ulama-ulama kata ketika umurnya 40 tahun, lengkaplah kematangannya. Dan selepas umur 40 tahun, kalau masih lagi longgak dia punya kepala dia tu masalah besar. Masalah cukup besar. Sebab dalam hadis ada menyebutkan sesiapa yang mencapai umurnya 40 tahun dan dia masih lagi tidak orang kata hilangkan dia punya tabiat buruk dia, maka kemungkinan besar dia itu akan berterusan dalam tabiat buruk dia tu sampai dia mati. Kalau dia tak ubah sebelum umur dia 40, masih lagi dengan perangai dia yang tak berapa nak elok, tak kena dengan waktu dia, tak kena dengan umur dia, masih lagi kita kata malah nak beramal, mai semayang, mai masjid dan sebagainya. Lepas pada tu memang dia akan jadi lebih berat dan lebih berat. Jadi sebab itu dianjurkan dalam hadis-hadis bertaubat ini mesti di awal-awal waktu. Di awal-awal waktu. 7 golongan yang saya sebut tadi itu yang akan mendapat naungan Arash, salah satunya ialah pemuda. Syab, pemuda. Yang mana dia di waktu malam, ketika berseorangan, dia akan mengalirkan air matanya kerana takut kepada Allah, kerana terkenangkan dosa-dosa dia. Kalau ada syab yang macam tu, pemuda yang macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan asingkan dia ke tempat yang teduh di padang mahsyar nanti. Sebab umur-umur muda ni umur duk huha-huha lagi, tapi dia sudah mula ingat akan kematian dia. Dan peringatan bagi umur kita yang paling utama sekali ialah umur 40 tadi tu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad
meletakkan hadis tadi itu, hadis yang pertama, hadis umur 40 tu. Cukuplah umur 40 itu menjadi peringatan kematian kepada kita. Makna kata bila dah start umur 40 dan ke atas, kena mula ingat mati, tuan. Kena mula ingat mati secara, orang kata, lebih daripada biasa. Kena mula banyak ingat kepada kematian. Kalau belum lagi tulis wasiat, umur 40 ke atas tulis wasiat dah. Tulis wasiat. Kalau belum lagi buat haji, tengok-tengok umur dah 40 dah, cepat-cepat pergi buat haji. Kalau belum lagi istiqamah dalam sesuatu amalan, dalam sesuatu, apa orang kata, amalan-amalan kebaikan, mulakan. Sebab umur 40, ulama bagi tahu kata adalah umur peringatan. Umur peringatan. Dia serupa macam kita pergi ke, apa orang kata, lampu isyarat. Dia ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Warna hijau ni waktu muda kita, bawah umur 40. Masuk umur 40 tu dia menyala kuning dah. Dia suruh kita ready dah, tuan-tuan. Suruh kita ready. Ianya adalah peringatan kepada manusia. Dan peringatan kedua apabila mencapai umur 60. Hak ni yang ulama sebut peringatan yang lebih tinggi daripada peringatan umur 40, kerana apabila mencapai umur 60 itu adalah umur khatam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat pada umur 63. Jadi ulama-ulama akan, apa orang kata, nak selesaikan depa punya segala urusan-urusan dunia ni, depa akan selesaikan sebaik mungkin dan secepat mungkin sebelum mencapai umur 63. Makna kata umur 63 tu memang tak buat apa dah. Tunggu, orang kata, hanya beribadah kepada Allah, tunggu waktu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah umur wafatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni RNR sahaja, tuan-tuan, RNR. Duduk berehat dan rawat. Bawa bekalan, teruskan perjalanan. Kalau kita tak suka nak teruskan perjalanan, kita akan dipaksa untuk teruskan perjalanan. Bila kita tak tahu. Ada orang mati muda, ada orang mati tua. Ada orang mati dalam perut ibu lagi dah mati dah. Jadi disebabkan benda tu tak tentu dan menjadi rahsia Allah, maka beriman, bertakwa, beramal, berilmu, semua ni perlu dilakukan pada setiap masa. Kalaulah kematian tu hanya untuk orang tua-tua saja, tak apa. Kita bolehlah relax-relax dulu. Tapi disebabkan tak tentu, maka hak muda pun kena beringat-beringat sama. Sebab itulah Nabi SAW menganjurkan kita untuk bertaubat sekurang-kurangnya 70 kali setiap hari. Setiap hari. Sebab orang-orang yang akan mendapat azab dan siksaan di hari akhirat, tuan-tuan, bukan orang yang berdosa. Kita semua pendosa. Bukan orang yang buat dosa akan diazab oleh Allah. Bukan orang yang buat dosa. Sebab kalaulah orang yang buat dosa tu akan diazab oleh Allah, tak ada satu orang pun terlepas kecuali para Nabi. Hanya para Nabi sahaja akan terlepas sebab mereka tak buat dosa. Tapi selain para Nabi, wali-wali Allah ke, sahabat Nabi ke, kita semua apatah lagi, semua akan terkena hukuman oleh Allah kerana kita semua biasa buat dosa. Jadi hukuman Allah di akhirat itu bukan untuk orang yang buat dosa, tetapi kepada orang yang tidak mau bertaubat atas dosa-dosa dia sebelum dia mati. Makna kata ketegak, dah buat dosa, lepas tu tak mau minta maaf. Serupa macam kita jumpa orang, kita pergi langgak bau dia, jatuh tergolek, jalan macam tu saja. Tak minta maaf tak apa. Kalau kita minta maaf dekat dia, dia pun sejuk hati, tak apa. Biasalah, terlanggak, aksiden, jalan. Tapi kita langgak dengan hidung tingginya, dengan kita dok buat tak tahu saja, tengok dok, dok apa dok, jalan gitu saja. Hak jatuh tadi tu dahlah sakit. Dia tengok kita bertambah sakit dia. Jadi kita ni hari-hari buat dosa, tapi kita tak mau minta ampun pada Allah. Bila kita tak minta ampun pada Allah, kita punya dosa tu menyemarak, tuan-tuan. Kerana
Satu buat dosa, satu lagi sombong dengan Allah. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu, umat zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, depa bila buat sesuatu dosa, depa akan dapat balasan dia cash, tuan-tuan, cash, tunai, tidak hutang, tidak tangguh. Nah, tidak ada ansuran mudah, tak ada. Cash masa tu juga dapat. Nah, ada diriwayatkan dalam kitab-kitab umat-umat yang terdahulu bila buat sesuatu dosa, malaikat akan mai tulis dekat pintu rumah depa dosa yang dia buat pada malam tu. Dosa yang dia buat pada petang tu ditulis dekat pintu rumah. Orang lalu tengok rumah, oh, hang semalam buat benda tak elok, ada tertulis di pintu rumah dia. Ada umat yang kalau dia buat sesuatu dosa, muka dia jadi hitam. Jadi bila dia keluar rumah dia, bila orang tengok muka dia hitam, hang ni ada buat sesuatu ni. Muka jadi hitam. Nah, seperti dicat, macam kena cat tu. Bukan kulit gelap, bukan kulit gelap tak. Kulit gelap tu biasalah. Orang negro pun kulit gelap, takkan hari-hari dianggap depa buat dosa. Tak, seperti kena cat. Ada sesuatu di muka dia macam ada dakwat yang tonyoh tak keluar. Umat-umat yang terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi kita, berkat Habibullah, berkat kekasih yang teragung. Sebab itulah ulama depa ni bersyair menyebut apa? Kalau kita duk dengar qasidah-qasidah, depa kata apa? Ya Hanana, ya Hanana, wahai beruntungnya kami. Alangkah beruntungnya kami. Beruntungnya kami kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan? Allah sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita semua. Disebutkan dalam sebuah hadis, tuan-tuan boleh cari hadis ini dalam kitab Muntakhab Ahadith. Muntakhab Ahadith. Biasa di masjid-masjid akan ada kitab tu, tuan-tuan boleh cari dalam kitab tu. Ada menyebutkan bahawa apabila seseorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semualah umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau melakukan apa-apa dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan malaikat daripada menulis dosa kita selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. 6 jam. Sitah sa'ah. 6 jam. Akan ditangguhkan selama 6 jam. Dan akan menunggu dalam masa 6 jam tersebut, apakah dia akan bertaubat kepada Allah ataupun tidak. Dia akan minta maaf daripada Allah ataupun tidak. Dia minta ampun, istighfar ataupun tidak daripada Allah. Pergi lepak kat kedai kopi, lah ni tak boleh lah PKP. Kalau dah tak PKP, lepak kedai kopi, kawan mai. Kawan mai, dia buka cerita pasal kawan seorang lagi jadi mengumpat, tuan-tuan, dosa. Dan diberi masa 6 jam untuk dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka malaikat tidak tulis dosa tersebut di dalam catatannya. Tetapi selepas 6 jam, dia tidak melakukan apa-apa taubat, istighfar, minta ampun, minta maaf pada orang yang dia mengumpat tersebut, maka Allah akan perintahkan malaikat tulis satu saja dosa. Dikira satu saja. Dosa yang dia buat tu satu tu saja. Satu dosa, satu maksiat yang dia buat, satu dosa bagi dia. Tetapi apabila seseorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nak buat sesuatu kebaikan, nak, bukan buat, nak, dia teringin, dia terasa nak buat, dia berniat dalam hati dia, hari ni aku rasa macam nak buat kenduri lah, ada pasar malam tu di Taman Wawasan, kita bagi RM10 lah dekat orang duk jual ayak tu, siapa mai beli bagi 10, apa kata ayak satu cawan RM1, bagi kat 10 orang. Senyap-senyap bagi, saya buat kenduri RM10, bagi free kat siapa-siapa mai beli. Rasa nak buat macam tu lah. Kan? Bawa motor, tiba-tiba ada sekatan polis. Rentah negeri tak boleh. Kena patah balik. Niat dah. Niat dah. Maka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita semua,
Tak dan buat pun kebaikan tu, baru niat saja nak buat, Allah perintahkan malaikat tulis pahala satu untuk dia. Satu pahala untuk kebaikan tadi tu. Kalau dia niat nak sedekah RM10, dah buat keluar dah duit RM10, bagi pahala sedekah RM10 pada dia. Tak buat pun, terhalang daripada melakukan niat tersebut, tapi diberi pahala kepada dia. Hak ni specialnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalaulah berjaya, dia niat tu dah dapat dah pahala. Kalaulah dia berjaya, dia sampai dekat pasar malam, bagi dekat orang tu RM10, ambil tolonglah bagi kat siapa-siapa, buat ayam apa-apa kat mereka apa semua, bagi kenduri kat mereka, maka akan ditulis, tadi satu dah dapat dah, dia niat tu, kemudian akan digandakan 10 kali ganda, minimum, sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Dan dalam hadis tu bagi tahu 10 dan 70,000 dan ke atas. 10 dan kalau Allah baik, apa orang kata, kalau Allah SWT perkenan untuk digandakan lagi, Allah akan gandakan sehingga 70,000 dan ke atas. Tapi hak 10 kali ganda tu confirm dah. Hak ni spesialnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada melakukan apa-apa keburukan, Nabi SAW berpesan, bersegeralah tukarkan keburukan tadi itu dengan cepat-cepat buat kebaikan dan minta ampun daripada Allah. Jadi sebab itulah Nabi SAW suruh kita bertaubat setiap hari 70 kali. 70 kali. Jadi bila kita minta ampun daripada Allah, belum cukup 6 jam lagi kita dah minta ampun pada Allah, supaya kita tak buat dosa pada hari tersebut. Dan kalau kita mati pada hari tersebut, kita mati seperti tidak melakukan dosa. Ini satu benda yang sangat untung bagi kita tuan-tuan, tapi kita tak berapa ambil perhatian perkara ini. Baik. Ada ulama tulis kitab tentang kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan baca tu, Allahu Akbar, dahsyatnya. Punyalah banyak kelebihan, fadilat, kasih sayang yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat pertama yang akan masuk syurga. Umat yang ditangguhkan, yang tadi saya bagi tahu tadi, ditangguhkan penulisan dosa kepada dia, diberi masa sampai 6 jam untuk dia bertaubat. Dan yang paling hebat sekali tuan-tuan, yang paling hebat sekali ialah amalan selawat. Dalam banyak-banyak amalan umat Nabi Muhammad SAW, dalam banyak-banyak amalan, semayang, puasa, zakat, haji, infak, buat madrasah, buat apa-apa kebaikan, amalan yang paling tinggi ialah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, sehinggakan amalan itu begitu tinggi sehinggakan Allah sendiri pun mengatakan Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau haji kita, Allah tak buat haji. Kalau bersedekah kita saja, Allah tak bayar zakat, tak bersedekah macam yang kita buat. Kalau semayang, kita aja semayang, Allah tak semayang, tak solat apa, kerana Allah tu Tuhan. Tapi mai tang selawat tuan-tuan, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Duk baca ni ketika sembahyang Jumaat kan? Duk baca kan? Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Kan? Duk dengar daripada kecil tak? Bila time sembahyang Jumaat je duk baca tu ayat Quran tuan-tuan, ayat Quran. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya amalan yang Allah buat bersama-sama dengan kita, iaitulah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu amalan itu yang khusus, tidak ada dalam apa orang kata umat-umat yang terdahulu. Dalam Nabi Musa tak ada, dalam Nabi Isa tak ada, dan nabi-nabi yang lain tak ada.
hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, kerana Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah khaskan amalan selawat itu kepada umat dia, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi amalan yang paling khas sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala itu setiap amalan yang dilakukan oleh anak-anak Adam, ya oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal qabul wal radd. Setiap amalan anak-anak Adam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya di antara makbul, diterima, ataupun rad, ditolak. Illa salatan ala nabi, kecuali selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut sahaja selawat, tidak ada selawat yang ditolak, semuanya akan diterima. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab Fadail selawat, dalam kitab Fadilat Selawat yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih, ada menyatakan satu hadis yang lain menyatakan selawat ke atas Nabi ini apabila dibaca, sama ada dalam keadaan khusyuk ataupun lalai, akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan antara diterima ataupun ditolak, kecuali selawat ke atas Nabi. Siapa-siapa yang selawat ke atas Nabi, maka akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dinyatakan, bahawa ada satu malaikat yang khusus dihantar, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dihantar ke seluruh dunia, dan akan mencari orang-orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila jumpa orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mencatat namanya, nama ibunya, nama bapaknya, dan jumlah selawat yang dibaca oleh orang tersebut, sampai dia habis baca selawat tu. Dah habis baca selawat tu, malaikat tersebut akan ambil laporan itu dan akan pergi ke Madinah, akan duduk di Raudah yang kapek hijau tu tuan-tuan, dan akan duduk di Raudah dan akan melaporkan selawat tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tersebut akan menyebutkan nama orang yang berselawat, nama bapa dia sekali, dengan nama ibu dia sekali. Ketiga-tiga nama itu akan disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersebelahan dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan mengenal di akhirat kelak siapa yang paling banyak berselawat kepadanya. Setiap selawat kita dilaporkan. Pasal saya tiba-tiba cerita pasal selawat, sebab saya teringat sekarang ni malam Jumaat. Hari ni malam Jumaat, esok hari Jumaat kan, hari Khamis. Sebab hari Jumaat ni adalah hari selawat. Hari yang dikhususkan untuk selawat. Dalam sebuah hadis ada dinyatakan, siapa yang selawat 70 kali sebelum dia bangkit daripada semayang asar dia. Dia semayang asar, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia doa apa-apa semua, dah habis dah, dia tak bangkit lagi, dia tak pergi mana-mana lagi. Dia tak bangkit lagi, dia baca selawat 80 kali. Maka Allah akan ampunkan dosa dia selama 80 tahun. 80 tahun punya dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain, ada dalam kitab Hizbul A'zam, tak silap saya dikarang oleh Mulla Ali Qari rahmatullah alaih. Dalam dia ada membawakan satu hadis yang menyebutkan sesiapa yang berselawat 1000 kali pada setiap hari Jumaat. Lah ni dah start Jumaat dah. Masuk jam maghrib, dah start dah hari yang seterusnya. Itu perkiraan dalam kalender Islam. Kalau kalender orang putih, start pukul 12 baru kira hari baru. Kalau kita Islam, start masuk maghrib tu dah kira hari yang seterusnya. Jadi sekarang ni hari Jumaat. Sekarang ini hari Jumaat. Bermula hari dalam Islam itu ialah bermula pada waktu malam, berakhir pada waktu maghrib. Dia mula balik pada waktu malam. Lah ni sekarang ini hari Jumaat. Kalau tuan-tuan sebelum tidur sekali baca 1000 kali selawat kepada Nabi sallallahu ala nabil ummi ka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi ka, Allahumma salli ala Muhammad ka,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ke, apa saja selawat, yang penting selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kali pada setiap hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia tidak akan mati selagi dia tidak diperlihatkan tempatnya dalam syurga. Allah akan hantar malaikat tunjukkan syurga yang dia akan masuk sebelum dia mati. Jadi ulama apabila jumpa hadis ni, ulama tafsirkan ada dua makna di situ. Yang pertama, sebelum dia mati, ketika sakaratul maut, masa dah nak mati, dah nazak dah tu, roh tengah duk keluar daripada kaki sampai ke kerongkong tu, dia akan tengok ke atas. Masa tu akan datang malaikat, akan membukakan sayapnya dan memperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Itu ada dalam hadis yang lain. Orang yang istiqamah selawat 1000 kali pada setiap hari Jumaat, dia akan diperlihatkan syurga. Yang pertama, ulama kata kemungkinan makna hadis ini ialah sebelum dia mati akan diperlihatkan. Malaikat mai buka sayap belah kanan dan akan tunjuk dia punya tempat dalam syurga, dan dia akan mati dalam keadaan tersenyum-senyum, tuan-tuan. Tuan-tuan bisa tengok orang mati dalam keadaan senyum. Nah, kan ramai kan orang duk kata mati syahid lah, apalah, mati di depan apa di Madinah lah, mati dalam keadaan senyum. Ada ulama tok guru mati dalam keadaan tersenyum. Itu ada amalan-amalan dia. Nah, amalan-amalan dia, antara amalan untuk mati dalam keadaan tersenyum ialah baca selawat 1000 kali pada setiap hari Jumaat. Dia akan mati dalam keadaan tersenyum sebab akan diperlihatkan syurga sebelum dia mati, dan bila nyawa dia dicabut dia tak berasa pun, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu betapa pedihnya apabila nyawa dicabut. Dalam kitab Zikrul Maut yang dikarang oleh Maulana Zakaria rahmatullahi alaih, ada bawa sebuah hadis. Seseorang bertanya macam mana rasa sakitnya mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sakitnya mati itu apabila roh kita ditarik keluar, umpama dimasukkan sebatang pokok yang penuh dengan duri-duri ke dalam mulut kita sampai ke bawah perut kita, dan akan direntak keluar, akan terkeluar segala isi-isi dalam badan kita. Perumpamaan sakitnya macam mana roh tu akan berpisah daripada badan. Sebab tu bila orang roh, bila dia nak mati tu, dia naik ke atas tu, mata dia akan terangkat ke atas. Sebab roh tu dia akan ditarik daripada kaki. Kaki naik sampai ke kerongkong dia. Lepas tu akan dicabut keluar daripada mulut dia, daripada kepala dia, daripada belah atas akan ditarik keluar. Tapi kalau dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kali setiap hari Jumaat, maka dia tak berasa sakit dia tu, tuan-tuan. Mati dalam keadaan tersenyum-senyum kerana diperlihatkan syurga kepadanya. Yang tu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ulama-ulama bagi tahu dia akan diperlihatkan secara jaga, secara yaqazah, disebut yaqazah, secara jaga. Makna kata Allah buka kasyaf bagi dia. Dia dalam keadaan dia duk beramal tu, tiba-tiba diperlihatkan syurga. Yang tu kasyaf kita panggil. Kasyaf ni maksud dia tabir, akan tersingkap. Kashful, akan tersingkap dia punya tabir yang menghalang kita dengan syurga tu akan terbuka, nampak syurga. Lepas tu akan ditutup balik. Akan diperlihatkan syurga bagi dia. Itu pun kemungkinan akan berlaku. Dan juga ulama bagi tahu kalau tidak dalam melalui kasyaf pun juga melalui ru'yah, iaitu melalui ru'yah manam. Ru'yah manam ni iaitu melihat dalam mimpi. Jadi ada dua lah. Satu diperlihatkan ketika nak mati, malaikat buka sayap dia, nampak syurga. Yang kedua diperlihatkan terus, sama ada dalam mimpi ataupun dalam keadaan jaga. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita nak beramal. Hari ni dah pun dah masuk hari Jumaat, dan hari Jumaat adalah hari dipersembahkan secara besar-besaran selawat-selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, balik kepada persoalan kita tadi. Yang pertama, alam arwah, iaitulah alam yang mana kita diciptakan sekali. Maka kita akan diperlihatkan Allah, diperlihatkan Rasul, diperlihatkan kawan-kawan kita. Sebab tu ada orang dia serasi dengan orang yang dia baru kenal. Baru je kenal. Dia baru je kenal, tapi dia rasa ada keserasian. Ada chemical, orang putih kata. Dan ada orang yang dia tak kenal pun, tapi dia tak boleh lah, tak kenal lah dengan orang ni.
Ada something wrong somewhere lah dengan orang ni. Tengok pun dia jadi meluat dah. Pasal apa jadi lagu tu? Bila ditanya kepada ustaz kami kata kemungkinan di alam arwah dulu dia berkawan. Hak mana baik tu? Di alam arwah dulu berkawan. Jadi bila di dunia dia bertemu dengan kawan arwah dia, roh dengan roh tu dah biasa kenal, dia rasa serasi, dia rasa mesra. Hak yang mana tak rasa mesra tu, di alam roh tu dia berkelahi. Dia berkelahi. Sebab kita tuan-tuan duduk di alam arwah tu berapa lama tidak tahu. Tapi ulama kata alam tu kita tempuh. Cuma kita ni tak ingat. Sebab tu bila kita mai ke dunia, kita ucap balik syahadah. Asyhadu, aku telah menyaksikan. Menyaksikan apa? Allah itu sebagai Tuhan. Bila kita saksi? Bila kita nampak Allah? Bila kita menyaksikan Allah? Iaitulah di alam arwah. Wa asyhadu anna Muhammad, dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Bila masa kita tengok Nabi Muhammad SAW? Tak bisa tengok pun. Bisa. Iaitulah roh kita pernah melihat di alam arwah. Jadi pengetahuan tentang roh ni sangat-sangat terhad. Walau bagaimanapun tuan-tuan, bila orang-orang Yahudi tanya kepada Nabi tentang roh, Nabi duduk sengak tunggu wahyu daripada Allah. Akhirnya Allah pun mewahyukan kepada Nabi, dan Allah bagi tahu kepada Nabi, katakan kepada mereka bahawa pengetahuan tentang roh yang aku berikan kepada kamu itu sangat sedikit. Sikit je. Makna kata lebih luas dan lebih panjang lagi cerita alam roh ni. Cuma kita tak tahu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ulama boleh tulis kitab pasal roh tuan-tuan punya tebal. Ada satu kitab, kitab Ibnul Qayyim. Kitab tu nama dia Kitab Roh. Cerita pasal roh tuan-tuan, alam arwah punya tebal. Nak ramai kata luahnya ilmu ulama. Dan juga bila Allah kata sikit tu, makna kata bukan sikit macam yang kita faham. Bukan sikit yang macam kita faham. Bila Allah kata pengetahuan tentang roh tu sikit, makna kata benda tu banyaklah. Sebab sikit tu pada nisbah Allah. Pada nisbah kita, kitab boleh jadi tebal sampai lagu tu. Ulama dia bahas cerita pasal roh ni, alam tu, dia boleh cerita habis semua. Kerana ada sumber-sumber yang menceritakan, dan juga pengalaman kewalian, pengalaman karamah, pengalaman kasyaf dan sebagainya. Jadi cerita pasal roh sampai itu saja. Itu nombor satu. Kemudian nombor dua, masa kehidupannya sejak dari ia dilahirkan sehingga diwafatkan oleh Allah. Iaitu waktu-waktu la ni lah. Kemudian yang ketiga, masa tinggalnya di alam barzakh sejak dari wafatnya sehingga masa ia dibangkitkan. Alam kubur lah. Nombor tiga, alam kubur. Kemudian nombor empat, apabila dia tinggal di padang mahsyar sejak dari ia dibangkitkan sehinggalah diputuskan perkara ataupun urusannya oleh Allah. Jadi yang pertama alam arwah, alam rahim. Yang kedua alam dunia. Yang ketiga alam kubur. Yang keempat alam di padang mahsyar sehingga diputuskan keputusan kepada kita. Dan yang terakhir, iaitulah alam terakhir yang kita akan tempuh, iaitu alam syurga atau neraka. Yang kelima tu hidupnya di negeri yang kekal, sama ada kenikmatan syurga ataupun kecelakaan di dalam neraka. Baik, kita bahas umur yang pertama. Masanya dari sejak Allah Ta'ala mencipta Adam alaihi salam dan membekalkan zuriat di tulang punggungnya. Tulang punggung ni tulang belakang, tulang sulbi. Disebut tulang sulbi. Dalam surah Tariq, tak silap saya. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Sekejap, saya tengok. Dalam tu ada menceritakan tentang sulbi, tuan-tuan. Sulbi ni, tulang sulbi tu tulang yang penghujung pada tulang belakang kita. Tulang belakang kita tu, lepas tu belakang tu dia ada macam ekor. Orang-orang dulu depa juga menggelarkan ia sebagai tulang ekor. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tulang sulbi. Tulang sulbi ni tuan-tuan, ianya adalah yang pertama sekali muncul ketika kita duduk dalam perut mak kita. Dan yang terakhir sekali akan hancur apabila kita duduk di dalam kubur. Bahkan ulama-ulama bagi tahu tulang sulbi itu tak hancur. Sebab bila Allah nak bangkitkan kita nanti, Allah akan hidupkan kita balik daripada tulang sulbi masing-masing di dalam kubur. Jadi kalau duduk dalam kubur tuan-tuan akan hancur. Dia punya jasad dia, dia punya tengkorak dia, apa semua akan hancur, kecuali tulang sulbi saja yang tak hancur. Kerana apabila dibangkitkan nanti, daripada tulang sulbi inilah akan tumbuh balik
tumbuh balik dia punya tulang belakang, daripada situ keluar dia punya tangan kiri, tangan kanan, keluar kaki, keluar kanan, kaki kiri, kaki kanan, keluar kepala dia, dan menjadi manusia kembali yang sempurna daripada tulang sulbi. Masa kita lahir pun, bahkan kalau tuan-tuan tengok dari sudut sains pun, yang mana air mani tuan-tuan, air mani kalau tuan-tuan tengok pakai mikroskop yang boleh nampak zoom sampai kepada sel sperma tu, dia ada kepala, lepas tu dia ada ekor panjang. Ekor panjang itulah menjadi tulang sulbi. Dia akan membesar-besar jadi kepala, lepas tu dia akan jadi tulang belakang panjang tu. Daripada itu keluar tangan, keluar kaki, dan ekor dia tu akan dipendekkan. Jadi kita semua ni ada ekor tuan-tuan, tapi ekor kita tak panjang, dia tersimpan di dalam kita punya dubur belakang kita. Mana dia punya, cari tak jumpa pula. Sini. Jadi tuan-tuan, ada saya biasa baca satu kajian, saya biasa lama dah lah, tahun 2007, 2006 macam tu, masa tu saya duduk sekolah menengah lagi. Ada satu saintis ni, dia cuba untuk membakar tulang sulbi. Tulang sulbi itu dia cuba untuk bakar dengan pembakaran yang orang kata cukup kuat, cukup hebat. Tapi bila dah habis bakar, dia cek dalam mikroskop tu, sel sulbi tu masih ada lagi, hidup lagi. Hak lain semua mati. Tulang-tulang lain semua mati habis. Dia jadi satu, semua sel-sel mati. Tapi hak sulbi tu aktif lagi. Jadi masa tu saya baca dalam majalah Al-Islam ke apa, saya pun tak ingat dah. Penemuan tu dimuat masuk dalam majalah tu bila saya baca, dan kaitkan dengan ayat Al-Quran, bila Allah beritahu kami menciptakan kamu daripada tulang sulbi, kemudian dimatikan, semua akan hancur kecuali tulang sulbi, dan apabila dibangkitkan semula dia pada mahsyar nanti, akan tumbuh balik daripada tulang sulbi yang sama. Jadi sulbi punya tulang tu ialah tulang yang tidak akan hancur walaupun dibakar dengan pembakaran yang suhu tinggi. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu thaqib min kulli nafsin 'alayha hafiz wa yanzuru kullu khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Betul lah? Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Khuliqa mimma indafiq. Ia diciptakan daripada air mani yang memancut masuk ke dalam rahim. Kemudian yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar daripada tulang sulbi lelaki dan juga taraib, tulang dada perempuan. Tulang dada perempuan campur dengan tulang sulbi lelaki baru akan jadi manusia. As-sulbi, disebut sulbi, tulang tu adalah tulang ekor. Jadi dalam kitab ni menyebutkan pasal tulang sulbi tadi tu, maka daripada situlah memancarkan juga zuriat-zuriat kita. Ayak mani lelaki tuan-tuan, dia terhasil daripada tulang sulbi itu juga. Tulang sulbi itulah yang bagi zat kepada orang kata sistem production lelaki. Reproduksi lelaki itu dia main daripada zat sulbi itu dan memancarkan keturunan. Jadi daripada situlah kita dibangkitkan, daripada situ jugalah kita menyebarkan keturunan tuan-tuan. Baik. Ada diberitakan dalam khabar atau asar bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebut menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam alaihi salam masih berada di antara air dan tanah, dan di antara ruh dan jasad. Dan baginda berada di sulbi Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau menyelamatkan diri dari tenggelam oleh bah besar. Dan begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sulbi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api Namrud. Malah semua zuriat Bani Adam alaihi salam telah menetap di sulbinya ketika Nabi Adam alaihi salam berada di dalam syurga. Buktinya ialah berbagai hadis yang dibawakan di dalam muka surat 19 dan 20. Nanti dia akan cerita. Bermakna tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam pada tulang sulbinya ada berbilion sel-sel manusia. Sel-sel manusia. Kita semua main daripada Nabi Adam AS. Jadi kita semua ni berasal daripada tulang sulbi Nabi Adam AS. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga
berada dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam dan juga semua nabi-nabi yang seterusnya. Disebutkan dalam kitab ini dan dibuktikan dengan hadis pada muka surat 19 dan 20. Nanti kalau ada kitab nanti senang kita boleh tengok terus kan. Sebab saya pun tak pakai kitab, saya pakai PDF ya. Ada ni kan yang orang dah scan dah. Baik. Sebagai penutup daripada umur pertama ini, pengarang menukil dari bermacam-macam sumber untuk menambah penjelasan tentang umur ini. Sila baca muka surat 23 dan 27. Yang ni tuan-tuan dia punya apa orang kata ringkasan saja. Dia punya penjelasan dia akan mai pada muka surat 19 dan 20 tu. Ni saya cerita dia punya ringkasan dia sahaja. Baik, ringkasan umur yang kedua. Barangkali pembicaraan tentang umur ini agak yang paling panjang dari yang lain-lain. Ia mengambil tempat sebanyak 50 muka surat. Umur yang kedua. Umur yang kedua tu umur dunia. Kita ada di dunia ni. Hak ni lah yang akan dibahaskan paling panjang sekali. Sebab ini adalah alam yang ulama sebut sebagai alam musyahadah. Alam musyahadah ni ialah alam yang kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh rasa. Jadi banyak benda kita boleh cerita. Sebab kita duk ada. Di sini kita duk ada. Di alam rahim kita dah lupa. Di alam arwah kita dah lupa. Alam barzakh belum rasa. Alam selepas tu lagilah belum rasa. Kita hanya boleh cerita benda-benda yang diceritakan dalam Quran dan hadis saja. Tapi benda yang dalam dunia kita boleh cerita macam-macam. Sebab itulah bab yang kedua ini akan menjadi bab yang paling panjang, kira-kira 50 muka surat kata pengarang tersebut. Kata ni penterjemah Abdullah Sumaik nama dia tak silap. Kerana kata pengarang ia umur yang paling genting dan yang dimaksudkan untuk menulis buku ini. Makna kata ianya peringatan kepada umur yang kedua. Buku ni ditulis bukan untuk golongan umur pertama ataupun umur orang yang duduk dalam kubur. Orang duduk dalam kubur nak buat apa lagi dah baca kitab ni. Orang yang belum lahir lagilah tak reti. Jadi kitab ini ditulis untuk orang umur yang kedua, iaitu ahli-ahli dunia. Maka sebab itulah diceritakan panjang lebar tentang umur yang kedua. Dalam umur inilah timbulnya taklif ataupun tanggungjawab dalam hayat manusia, di mana ia diuji dari hal amalannya, mana yang patut diberikan pahala, mana yang dikira sebagai dosa. Dalam peringkat umur inilah ternyata manusia ada yang diberikan hidayah menjadi muslim mukmin dan ada yang diberikan kesesatan menjadi kafir musyrik. Ada manusia diberikan umur yang panjang, ada yang diberikan umur yang pendek. Masing-masing sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Tiada makhluk yang ada campur tangan dalam penetapan takdir Allah Ta'ala ini. Baik. Peringkat umur ini bermula dengan masa dalam kandungan dan masalah ataupun pergolakan yang berlaku. Ternyata aneh sekali dan dikatakan pada waktu bayi dilahirkan, ia ditempeleng oleh syaitan. Sebab itu ia lahir dengan menjerit. Muka surat 32. Akan dia bawa mai apa hadis dia nanti. Pasal apa baby bila keluar daripada perut dia akan riau. Menurut apa hadis yang akan dibawakan ini, dia kena penampak dengan setan. Nanti kita akan baca tentang ni, ringkasan saja. Menarik tuan-tuan. Pasal jarang-jarang kita dengar. Kecuali Nabi Isa bin Maryam, ia terlepas disebabkan doa daripada ibunya, sebagaimana yang tersebut di dalam ayat 36 surah Ali Imran, akan diterangkan pada muka surat 32 nanti. Kemudian pergolakan seterusnya dari waktu kecil sampai ke umur tua bangka, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran, seperti dalam ayat 12 ke 14 surah Al-Mu'minun, juga surah ayat yang kelima daripada surah Al-Hajj muka surat 29 nanti, dan sabda Rasulullah SAW pada muka surat 30. Kemudian diikuti pula dengan pergolakan manusia sesudah dilahirkan ke alam dunia dan berpindahnya pula dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sebagaimana yang diberitakan pula oleh ayat yang kelima daripada surah Al-Hajj dan ayat 67 daripada surah Al-Mu'min. Seterusnya dalam umur kedua ini dibicarakan tentang tugas kedua ibu bapa terhadap anaknya. Dan sejak bayi yang dilahirkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan asuhannya, menanam cinta terhadap agamanya, suruh ataupun memerintahkan mengerjakan solat, puasa dan lain-lain rukun Islam dan iman, supaya anak-anak itu menjadi seorang mukmin yang baik dan sempurna. Tentang taklif ataupun tanggungjawab tuan-tuan, bila mencapai umur baligh, apa yang kita kena ajak pada anak-anak kita. Dari hal tugas para wali terhadap anak-anak yang baligh,
dan memerhatikan anak ketika dalam umur muda dan dewasa. Dibawakan bicara Ibnul Jauzi tentang peringkat umur dewasa yang terbahagi kepada 5 peringkat. Yang tu kita akan bahas nanti. Ibnul Jauzi menceritakan umur dewasa tu pula akan pecah 5 peringkat pula. Seterusnya dalam peringkat umur ini diberikan dalil kenapa umur umat Nabi Muhammad SAW itu adalah pendek bila dibandingkan dengan umur manusia sebelumnya. Ada dalam sebuah hadis dinyatakan umur Nabi Muhammad, umur umat kepada Nabi Muhammad SAW ini pendek-pendek. Umur dia dalam lingkungan 50-60 tahun. 60-70 tahun. Lingkungan yang tu saja. Sedangkan umat-umat yang terdahulu, umur mereka beratus tahun, tuan-tuan. Beratus-ratus tahun. Nabi Adam sahaja 1000 tahun lebih. Nabi yang banjir tu Nabi Nuh. Nabi Nuh saja berdakwah saja 950 tahun. Berdakwah bukan hidup lebih lagi. Dalam Al-Quran bagi tahu Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun sebelum datangnya banjir besar. Jadi umat yang terdahulu umur dia panjang-panjang, badan dia besar-besar. Nabi Adam dalam hadis menyebutkan tingginya 70 hasta. Hasta di zaman Nabi SAW lebih kurang tinggi dia lebih kurang 30 tingkat bangunan. Lebih kurang 30 tingkat bangunan. Itu hadis sahih, tuan-tuan. Tingginya Nabi Adam AS. Kemudian semakin banyak beranak, semakin kecil keturunan yang seterusnya. Sampailah kepada kita. Jadi comel-comel belaka. Macam mana? Besar pun tak ada lah sampai 30 tingkat. Dia lagi kecil ni, lagi kecil sesuatu umat tu, lagi kurang dia punya apa orang kata keturunan yang asal. Yang tu kita akan cerita nanti sebab dia ada keturunan yang utama daripada anak-anak Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam ni dia selamatkan beberapa kaum, beberapa manusia dalam 80 orang lebih kurang. Depa ni saja yang beranak pinak. Dia ada bangsa hitam, ada bangsa kuning, ada bangsa putih. Ada 3 bangsa utama. Yang ketika itu dia ada aswad, dia ada asfar dan dia ada satu lagi abyad. Daripada abyad itulah dia keluar orang-orang Arab, orang putih, orang-orang Israel. Depa ni putih-putih, orang-orang Eropah, orang putih semua tu, tu bangsa yang mai daripada satu bapa. Kalau orang-orang negro depa mai daripada satu lagi bapa. Kalau orang bangsa kuning ni mai satu lagi bapa. Bangsa kuning ni ialah dia tak terlampau putih dan dia tak terlampau gelap, kulit dia kuning-kuning langsat. Kita ni kategori bangsa kuning kan. Kaum asfar dia panggil. Kaum kuning. Pasal kita memanglah orang kata sawa matang sawa matang, kuning-kuning, kuning langsat. Sama juga dengan orang Cina, orang-orang di belah Korea. Depa ni putih tapi putih yang kekuning-kuningan. Kerana apa? Warna kulit manusia ni, tuan-tuan, bergantung kepada warna tanah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Kalau tuan-tuan pernah jumpa tanah warna hijau, bermakna dulu pernah ada bangsa warna hijau. Kalau tuan-tuan pernah jumpa tanah warna biru, bermakna dulu ada bangsa berkulit biru. Memang ada, tuan-tuan. Sebab manusia diciptakan daripada tanah. Maka semua tanah yang ada di atas muka bumi ini, warna dia itu adalah warna manusia. Tetapi kebanyakannya sudah pupus. Pupus apabila datang banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka tinggallah 3 warna tadi itu saja. Kalau ada warna selain daripada 3 tu, makna kata dia dah campur-campur. Macam plastisin, tuan-tuan campur-campur jadi macam-macam color lah. Plastisin tu tanah liat lah. Bila kita campur jadi macam-macam color. Jadi dia ada bangsa campuran, ada bangsa daripada DNA yang asal. Ada bangsa daripada keturunan yang asal, ada bangsa daripada yang dah campur-campur dah. Jadi yang campur-campur ni dia akan jadi semakin kurang dia punya kekuatan jin dia, bukan jin hantu tu, jin G-E-N-E kan, jin dalam bahasa saintifik dia. Afrika tak campur. Depa memang macam tu saja. Depa daripada dulu memang lagu tu. Bahkan sesama depa tu ada banyak depa punya tribe depa. Saya dulu tak tahu, tuan-tuan. Saya duk ingat negro semua sama. Depa pun ingat Cina ni semua yang duk di Asia. Termasuk kita pun depa panggil Cina. Saya mengaji di Afrika 6 tahun, tuan-tuan, di Afrika Selatan.
Bila jumpa orang negro ni, dia panggil kita, oi China, dia kata China. Pasal dia bagi dia muka Melayu ni adalah muka Asia. Orang Asia ni semua orang Cina bagi dia. Macam kita, orang negro semua kita anggap negro tu sama. Bila saya duduk dengan mereka 6 tahun tuan-tuan, baru saya tahu di kalangan orang negro tu sendiri ada berjenis-jenis kaum, berjenis-jenis kabilah. Ada negro yang rambut dia ikal mayang tuan-tuan. Dia ikal mayang. Ada yang betul-betul macam kapek tuan-tuan. Betul-betul ni kerah tu. Kerah dan juga apa bergulung rapat dia. Ada yang rambut lurus pun ada. Yang rambut lurus pun ada. Ada yang badan dia kecil, ada yang badan dia masya-Allah punyalah besar. Kalau tuan-tuan pergi di belah-belah Nigeria, dia punya bakar yang besar-besar. Kalau tuan-tuan pergi ke belah Somalia, dia halus-halus kecil-kecil saja. Belah-belah Habasyah kecil-kecil. Bahkan disebutkan dalam hadis tuan-tuan, saya biasa baca satu hadis, ketika nak kiamat nanti, umat-umat Islam semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dihantar satu jenis angin, yang mana angin tu akan lalu di bawah ketiak orang Islam. Dia lalu dekat bawah ketiak orang Islam, akan mematikan orang Islam tersebut. Tapi kalau lalu dekat bawah ketiak orang kafir, tak jadi apa. Jadi kalau ketika bayu tu datang, angin tu datang kena ke orang Islam pakat-pakat mati. Maka tinggallah orang-orang kafir sahaja di atas muka bumi. Dan kemaksiatan, kekufuran, kezaliman akan berlaku secara besar-besaran sebab tidak ada lagi berbaki orang Islam di atas muka bumi. Ketika itu orang-orang kafir akan bermaharajalela, mereka akan menguasai seluruh dunia dan mereka akan menghapuskan semua kesan-kesan agama. Setiap masjid dan surau akan diruntuhkan oleh mereka. Tuan-tuan punya surau ni pun akan diruntuhkan oleh mereka nanti. Dan yang terakhir, masjid yang terakhir akan diruntuhkan oleh mereka, dalam hadis itu menyebutkan, ialah Masjidil Haram, Kaabah. Kaabah akan dihancurkan tuan-tuan oleh Nabi SAW beritahu satu golongan orang kafir yang datang daripada Habasyi, yang mana dia punya saq sigar, dia punya betih dia halus. Dia punya betih dia halus. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan kenal bakar-bakar orang Afrika yang duduk di Somalia dengan Ethiopia, mereka punya badan kecil-kecil. Yang duduk jadi lanun di Somalia tu, tuan-tuan kan banyak lanun di sana. Badan dia kecil-kecil lah. Rambut mereka tak berapa nak ni sangat, tak berapa nak kerinting sangat. Rambut mereka beralun macam tu saja. Muka mereka kita boleh kenal, muka orang Somalia, muka orang Habasyi, orang-orang Ethiopia. Mereka ni lah yang akan menghancurkan Kaabah. Nabi SAW beritahu, orang kulit hitam, betih dia kecil. Sebab orang kulit hitam yang lain, betih dia pun besar-besar, ya Allah. Punyalah besar. Orang belah-belah Nigeria, orang belah-belah Central Afrika. Tuan-tuan bisa dengar apa? Rwanda punya genocide. Kan? Sama-sama orang negro, tapi mereka boleh kenal. Macam mereka bunuh orang yang bukan kaum mereka. Mereka boleh kenal. Sebab mereka boleh nampak dia punya wajah dia bukan kaum mereka. Kita nampak negro semua sama saja. Kita nampak negro semua negro lah. Tapi kalau kita kaji tentang apa jenis-jenis, apa kaum-kaum ni, kita akan nampak. Saya duduk sana 6 tahun tuan-tuan, baru boleh nampak beza dia. Kalau tak selama ni semua negro sama saja. Kan? Dan mereka punya bahasa pun sangat-sangat pelik tuan-tuan. Bahasa yang paling pelik saya pernah dengar ialah bahasa orang-orang asli Afrika. Mereka cakap bunyi macam burung. Bunyi dia bunyi macam tu. Dan dia bercakap sama-sama mereka. Bunyi macam tu. Kita dengar apa benda dia cakap. Dia menyembang tuan-tuan, bersembang. Cerita pasal pergi supermarket, pergi sana, pergi sini. Tapi bunyi dia kokak tu ya. Macam mana dia boleh bezakan perkataan ni macam burung sembang tuan-tuan. Hak tu dia di Afrika Selatan juga, di Afrika Selatan, tapi dia satu kaum. Nama dia Kosa ke apa nama saya tak ingat. Nak sebut Kosa tu pun dia bukan Kosa, dia Kosa macam tu. Dia pakai tekak alam. Dia salah satu kaum yang ada di dalam apa South Africa. Depa ada banyak kaum-kaum depa. Ada satu cerita dulu tuan-tuan, nama dia apa? God Must Be Crazy, tak silap saya. Kan? Dia bunyi cakap macam burung tu kan? Kaum tu tuan-tuan. Yang tu saya biasa jumpa tuan-tuan, kaum tu. Dia cakap macam burung.
Unik tuan-tuan. Kita dengar orang apa India, orang Cina, orang Rusia cakap, adalah bunyi dia tu kan. Hak ni tak ada langsung, bunyi semua sama saja. Hebatnya Allah Ta'ala boleh menciptakan banyak bahasa dan boleh faham sesama mereka. Dah macam Moskutnya tuan-tuan. Moskut lah, Moskut. Moskut orang apa askar duk pakai tu kan. Tet 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 kan. Dia faham sesama mereka, boleh menyeimbang. Macam itulah. Nah, jadi tu orang Afrika. Baik, nanti kita akan pergi lebih detail tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang bangsa-bangsa utama tu tuan-tuan. Disebutkan juga dalam hadis nanti Ya'juj Ma'juj tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj ni ulama-ulama berpendapat mereka ini adalah daripada anak Nabi Nuh yang warna kuning tu. Kaum Asfar. Sebab itulah bila kita tengoklah ni yang paling ramai sekali di dunia ni tuan-tuan, orang belah-belah Asia lah. Penduduk yang paling ramai sekali. Kalau di China saja berapa bilion tuan-tuan penduduk dia. Berbilion-bilion. Jadi dalam kitab ni, dalam kitab tafsir jalan lain, dalam kitab tafsir-tafsir yang lama bila cerita pasal Ya'juj Ma'juj, depa dah bagi tahu awal-awal dah. Ya'juj Ma'juj itu nisbah dia dengan penduduk dunia 999 nisbah 1. Nisbah 1. 999 nisbah 1. Penduduk dunia 1. Depa 999 kali ganda lebih ramai daripada baki penduduk dunia yang lain. Manusia yang lain. Ya'juj Ma'juj ni punyalah ramai tuan-tuan, sangat-sangat ramai. Dan ulama bagi tahu dalam kitab depa, kemungkinan besar mereka ini ialah kaum Asfar, kaum kuning yang akan keluar daripada timur. Belah-belah tempat kita lah. Belah-belah tempat kita. Dan ternyata tuan-tuan di akhir zaman ni bila kita tengok populasi yang paling ramai sekali di atas muka bumi ni ialah bangsa-bangsa kuning ni jugalah. Kan orang Korea, orang China, orang di Vietnam, berlambak depa ni cukup ramai. Cukup ramai. Jadi kita berhenti sampai dekat tu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Kita masuk, kalau dapat kitab tu sedap sikit, kita boleh terus rujuk kan. Buka hadis dia apa semua, sedap sikit kita baca. Harap-harap sampailah minggu depan insyaAllah. Baik, jadi kita tangguh dulu majlis kita sampai dekat ni. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.